Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Buat masa ini, pengisian jawatan pegawai perubatan, jabatan keselamatan, kecemasan dan trauma di kebanyakan hospital-hospital kerajaan telah hampir penuh. Pihak hospital melalui kementerian akan membuat permohonan pertambahan jawatan kepada agensi pusat selaras dengan pertambahan bilangan pesakit dan beban tugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma. Kementerian sentiasa berusaha dalam meningkatkan perkhidmatan rawatan kecemasan di Jabatan Kecemasan dan Trauma di seluruh Malaysia untuk memastikan Jabatan Kecemasan sentiasa bersedia 24 jam setiap hari. Bilangan pegawai perubatan adalah dipastikan mencukupi dan perkhidmatan klinik rawatan selepas waktu pejabat juga disediakan bagi menampung peningkatan pesakit yang memerlukan rawatan. Kementerian Kesihatan telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit pada 2 tahun yang lepas bagi pembelian aset untuk Jabatan Kecemasan dan Trauma, termasuklah katil untuk wad pemerhatian supaya rawatan di Jabatan Kecemasan dapat diberikan dengan cara yang lebih berkesan. Jumlah keseluruhan katil observasi di Jabatan Kecemasan dan Trauma di dalam hospital-hospital utama ialah 542 katil. Dan untuk soalan yang berikut, bagi memastikan pelaksanaan pengecualian caj rawatan kesihatan dilaksanakan dengan cepat, teratur dan tidak terhalang oleh prosedur birokrasi, selain daripada pengarah hospital, pegawai hospital daerah, pegawai pergigian kanan, kuasa diberikan pengecualian juga diperturunkan kepada pegawai-pegawai daripada kalangan yang bertanggungjawab ke atas pengurusan hospital atau klinik kesihatan untuk memberi pengecualian ini, dan melalui proses ini mereka yang memerlukan bantuan diberi bantuan secara cepat. Terima kasih. Ya, sila Padam Shah. Ya. Dah tak bunyi. Terima kasih Tuan Speaker. Jadi sebelum soalan saya ni, saya minta Kementerian tolong peringatlah hospital Padang Besar yang kita minta tu. Ya, soalan tambahan. Jadi soalan tambahan saya pertama sekali, dari segi birokrasi ni kita lihat bahawa kalau seorang yang susah tu dia nak minta memohon satu perawatan perubatan yang kronik seperti pembedahan dan sebagainya, maka prosedur dari segi borang nak menunggu tanda tangan waris, lepas tu agak sukar sikitlah. Jadi macam manakah maknanya kita sebagai pemimpin ataupun ahli parlimen untuk membantu mereka. Jadi kadang-kadang prosedur tu tidak melibatkan pihak lain dapat membantu. Jadi saya minta lah kalau boleh pihak kementerian ni memberi kelonggaran sikitlah tentang dari segi prosedur borang dan kalau boleh tentang yayasan-yayasan, jenis-jenis yayasan dimaklumkan kepada kita apakah yayasan-yayasan yang sedia membantu. Kalaulah maknanya pihak kementerian ada list of yayasan yang boleh membantu mereka secepat mungkin apabila mereka menghadapi pembedahan ataupun memerlukan rawatan yang memerlukan bayaran tambahan untuk membeli alat-alat untuk perubatan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya di dalam kos rawatan untuk pesakit di dalam negara kita pada keseluruhannya, khususnya kepada mereka yang berpendapatan rendah, 98% daripada kos mereka sebenarnya sudah diberi subsidi oleh kerajaan. Ada situasi-situasi tertentu seperti alat-alat tertentu di mana ada permintaan oleh pihak hospital supaya bayaran dibuat. Dan untuk mereka yang tak mampu untuk bayar bayaran itu pun, itulah sebabnya kerajaan telah menyediakan tabung khusus untuk memberi bantuan kepada pesakit-pesakit ini. Dan melalui itu pada lebih kurang tiap-tiap tahun 5,000 orang pesakit diberi pengecualian sejumlah lebih kurang 30 juta ringgit untuk pembelian alat-alat yang tidak diberi secara percuma dan yang diminta. Dan melalui kaedah ini tiada ada rakyat Malaysia yang akan dinafikan apa-apa jenis rawatan kerana isu keadaan ekonomi mereka atau taraf pendapatan mereka. Terima kasih. Ya, Kepung.
Datuk Yang Ketua, soalan tambahan. Bolehkah Yang Berhormat terangkan itu di dalam doktor-doktor terutama yang pakar itu rakyat Malaysia ataupun rakyat asing, dan yang seterusnya itu macam mana Yang Berhormat memastikan layanan, kepakaran, kemahiran di dalam itu bidang kecemasan dan trauma ini. Ya. Contoh soalan yang dikemukakan, sekali lagi saya ulang. Terima kasih. Terima kasih. Pada masa sekarang ada bidang pengususan yang telah diwujudkan, iaitu pakar emergency di dalam hospital kita. Dan mereka ini ialah mereka yang telah melalui latihan secara khusus untuk menjadi pakar di dalam bidang ini. Dan program latihan ini pada masa sekarang dibuat oleh institusi pengajian tinggi di dalam negara kita. Dan pada masa sekarang ada lebih kurang 130 orang pakar emergency yang sedang bekerja di dalam 50 hospital di dalam negara kita. Dan proses pengiktirafan mana-mana bidang kepakaran maupun di dalam bidang pakar kecemasan dan trauma atau bidang-bidang yang lain di bawah tanggungjawab Majlis Perubatan Malaysia atau Malaysian Medical Council. Dan seperti ahli yang berhormat mungkin maklum, kita telah berusaha untuk menyediakan register kepakaran atau specialist register, di mana melalui latihan yang diterima dan diberi pengiktirafan, dan mereka yang mempunyai kelayakan yang diiktiraf ini akan dimasuk di dalam senarai register kepakaran ini, dan ini akan menjadi rujukan kepada kepakaran mereka. Terima kasih. Ya, Temeloh. Terima kasih, Yang Ketua. Dalam isu ini saya lihat ada dua persoalan penting. Yang pertama ialah soal kekurangan doktor berbanding dengan jumlah penduduk, dan yang kedua ialah kekurangan upaya untuk menampung keperluan pesakit. Saya melihat statistik yang dikeluarkan oleh Fakta Kesihatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan, doktor seluruh negara ada 36,607 orang berbanding dengan populasi penduduk 28,964,300 orang. Artinya nisbahnya seorang doktor 791 penduduk. Kemudian jumlah katilnya pula kalau dilihat pada hospital kerajaan berbanding dengan pesakit luar dan juga pesakit baru yang masuk juga mempunyai kekurangan yang begitu ketara. Jadi apakah suatu langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk menangani perkara ini, terutamanya untuk capai standard yang telah ditetapkan oleh WHO, iaitu seorang doktor 400 orang penduduk? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, daripada masa dahulu sampai sekarang, nisbah doktor kepada penduduk di dalam negara kita sudah bertambah baik, dan seperti yang telah disebut oleh ahli yang berhormat tadi, nisbah di dalam negara kita ialah satu doktor untuk lebih kurang 758 orang. Dan kalau ini dibanding dengan negara-negara yang lain, boleh dikata adalah di satu keadaan baik. Walaupun di dalam negara-negara yang sudah membangun, yaitu developed countries, nisbahnya ialah di dalam seperti yang telah disebut 1/400, tapi kebanyakan daripada negara di dalam dunia ini ialah di bawah itu. Dan mengikut pada masa sekarang ada lebih kurang 5,000 orang doktor pelatih siswasa yang mengikuti latihan di dalam hospital-hospital kita. Dan bila mereka akan menjadi pegawai perubatan selepas latihan mereka, ini akan menambah lagi bilangan pegawai perubatan yang ada, dan di dalam beberapa tahun lagi kita akan mencapai nisbah 1/400. Tapi saya menerima pandangan bahawa walaupun di dalam jumlah bilangan doktor kita akan mencapai satu tahap yang baik,
di dalam bilangan katil di dalam hospital-hospital kita masih memerlukan bilangan katil yang lebih banyak, dan kementerian sedang berusaha secara berfasa untuk menambahkan lagi jumlah hospital dan jumlah katil yang pada masa sekarang mungkin ada kekurangan, lebih kurang 10,000 katil di dalam seluruh negara, supaya kita boleh mendapat peruntukan dan bajet yang mencukupi untuk menambah katil-katil di dalam hospital yang tersedia ada, dan untuk membina hospital-hospital yang baru di tempat-tempat di mana ianya diperlukan, supaya jurang itu boleh dikurangkan dan infrastruktur boleh disediakan selaras dengan pembekalan tenaga kerja yang kita ada pada masa sekarang. Terima kasih.